So recording dah start. So I'm going to start the next part, and next part is linear regression. Please take note, yang saya ajar ini adalah simple linear regression. Bila simple linear regression tu maknanya tidak ada benda yang complicated, just simple, one risk factor, one outcome. Okey, apa nasihat saya untuk kuliah ini? Jangan panik, jangan risau. Kalau susah nak faham, memang dijangka susah nak faham. Sebab saya pun banyak tahun juga nak faham benda ni. Okay. Cara asasnya, bila kita buat korelasi tadi, ianya adalah antara dua variable yang selanjar. Jadi bila kita buat korelasi, kita dapati bahawa hubungannya adalah signifikan, R square-nya adalah besar, maka kita boleh proceed ke next level, di mana kita buat simple linear regression. Apa beza simple linear regression berbanding dengan correlation? Correlation tu kita nak tengok kekuatan hubungan, dan kita nak tengok arah dia. Bagi simple linear regression ni, kita nak buat formula. Kita nak buat formula agar kita boleh kira nilai Y jika kita tahu nilai X. Okay. Contohnya, kita nak buat kajian. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi berat anak? Okay, kita buat kajian, kita generate formula. Formula tu kita generate dengan gunakan simple linear regression. Jadi lagi sekali kita dapat mak dengan berat yang tertentu, kita masukkan berat mak dia dalam formula, kita dah boleh jangka bila lahir nanti anak dia berat berapa kilogram. Itulah contoh kegunaan simple linear regression. Bagi contoh yang ini, saya bagi adalah hubungan antara umur dengan kolesterol. Kita tahu manusia ni macam kelapa. Lagi tua, lagi banyak minyak. Sama juga. Lagi tua, lagi tinggi kita punya paras kolesterol. Kalau kita nak buat kajian antara umur dengan paras kolesterol, kita boleh gunakan correlation. Kita juga boleh gunakan regression. Correlation memberikan kita kekuatan hubungan. Macam saya tunjukkan pagi tadi, correlation menunjukkan kekuatan hubungan melihat pada nilai R dia. Regression, kita nak lihat ianya dengan lebih terperinci lagi. Kita nak buat formula. Boleh tak kita kira paras kolesterol jika kita tahu umur dia? Okay. Jadi contohnya macam ni, kita dapat lihat bahawa semakin meningkat umur, semakin tinggi paras kolesterol. Saya masa kahwin dengan isteri saya dulu, mula-mula 31 tahun yang lepas, 33 tahun yang lepas. 29, kahwin 1991. Sekarang dah tahun 2020. 29 tahun dah kahwin. Masa mula kahwin dengan bini check kolesterol level. Ni bahana kahwin dengan orang kerja lab. Sebelum kahwin dengan orang kerja lab, dia test kita dulu. Dia ukur saya punya kolesterol saya tinggi juga, 10 ke 11 macam tu. Okay. Sampai sekarang masih kekal tinggi. Sampailah dapat heart attack. Lepas dapat heart attack, makan ubat sekarang dah drop bawah 4. Okay. So, semakin tinggi paras kolesterol,
Ini adalah disebabkan oleh kaitan dengan umur. Semakin meningkat umur dia. Jadi bila kita nak buat ujian simple linear regression ni, dalam SPSS, biasanya kita akan proceed dengan scatter plot dahulu. Lepas habis scatter plot, barulah kita buatkan dia punya ujian regresi. Okay. So untuk buat ujian regresi ni, semua gambar-gambar ni kita akan buat petang nanti. Okay. Petang, bukan petang lah, tengah hari. Okay. So kita akan lihat, nampak bahawa cara-cara dan step dalam SPSS untuk melakukan simple linear regression. Okay. Jadi bila kita buat ni, kita dapati bahawa nilai dia punya B y equals a plus bx, b dia adalah 0,058, b tu referring pada dia punya kecerunan. Okay, dia punya kecerunan. Jadi formula ni yang dikatakan sebagai linear equation. Macam mana dia decide nak buat line ni? Line ni dia ambil line yang dapat perbezaan antara garisan dengan cerapan yang terkecil. Okay. Ianya menggunakan konsep the least square difference line. Okay, ini penjelasan tentang garisan tersebut. So kalau you buat garisan macam ni, kita tengok beza dia. Nilai-nilai beza semua cerapan ni. Okay. Ini nilai 6.89 je. Lepas tu kita buat line lagi satu. Line lagi satu, lepas kita cari cerapan, beza antara cerapan dengan garisan. Dapat nilai dia 3.99. Maka garisan yang horizontal ni adalah lebih baik daripada garisan yang bengkok ni. Tapi dari segi kajian sebenarnya, kita tahu paras kolesterol ni bukannya sebab oleh umur je. Ianya juga bergantung pada apa yang saya makan, saya exercise ke tidak. MCO tak boleh exercise kan, kesian kita kan. Dan juga socio-economic status. Kenapa socio-economic status menentukan apa yang kita boleh beli, apa yang kita boleh makan. Jadi kalau kita buat multiple linear regression, kita akan ukur ni semua serentak. Age, diet, exercise, socio-economic status, kaitan dengan kolesterol. Okay. Dan ini adalah formula untuk multiple linear regression. Okay. Tapi hari ini saya tak nak ajar ini. Kita cuma akan cover simple linear regression. Jadi simple linear regression ni senang. Kita buat scatter plot, garisan satu demi satu. Okay. Kita buat untuk age. Kita buat untuk exercise. Kita buat untuk diet. Kita buat untuk socio-economic index. Dan kita akan dapat kiraan dia. So kalau kita pakai SPSS senang je. Terus bagi nilai ni. So nilainya beta adalah 0.06. Negatif 0.62, maknanya lagi banyak kita exercise, lagi turun kita punya paras kolesterol. Diet, lagi mewah makanan kita makan, lagi tinggi risiko untuk dapat kolesterol. Socio-economic index, lagi tinggi kita punya income, lagi meningkat kita punya paras kolesterol. Okay. Jadi itu adalah menggunakan SPSS. Okay. Jadi kalau kita lihat untuk regression ni, dia ada formula. Formula dia yang ringkas adalah Y sama dengan A campur BX. A adalah dekat mana garisan tu melintas, dekat mana dia cross the Y-axis. Dan B adalah kecerunan garisan. Jadi biasanya kalau kita tahu nilai X, kita boleh ukur nilai Y. Untuk ukur nilai B, kecerunan,
kita gunakan formula yang hampir sama macam formula korelasi. Bezanya tak ada nilai Y. Kalau anda lihat balik formula dia, bezanya tak ada nilai Y. Kalau kita untuk formula korelasi tadi tu, dia ada nilai untuk Y kat sini. Okay. Ini cuma kita ada XY dengan X. Dan tak ada square root kat sini. Okay. So ini adalah formula untuk mengira nilai Y equals A plus BX. Dan ini untuk mengira nilai B. Jadi sama tak macam korelasi tadi. Bila kita ada nilai X dengan Y, kita akan masukkan nilai X dan Y tu dalam table. Lepas tu kita cari X kuasa 2, kita cari Y kuasa 2 dan kita cari XY. Lepas tu kita dapat jumlahkan. Lepas jumlahkan, kita akan masukkan dalam formula. Inilah formula dia. B adalah sekian bahagi dengan sekian. Okay. Yang sekian ni bahagi dengan sekian. So XY bahagi dengan X. Okay. So kita ada XY, kita ada X. Dan kita akan dapat nilai B. B tu adalah keceruan. Dan nilai B di sini adalah negatif 0.000549. Ini adalah nilai yang kita dapat untuk Y equals A plus BX. Dan B ni adalah negatif 0.00549. Jadi sekarang kita akan cari nilai A. Kita nak cari nilai A, kita tahu formulanya A adalah Y tolak BX. Tapi kita tak tahu nilai Y, kita tak tahu nilai X. Maka kita cari nilai Y dan nilai X. Mana dapat cari nilai Y dengan X? X tu adalah nilai yang ini, 6426, jumlah semua nilai X. Bahagi dengan cerapan. Bahagi dengan cerapan, kita ada jumlah cerapan sebanyak 32. So 6426 ni kita bagi dengan 32. 6426 ni kita bagi dengan 32. 4631 ni adalah untuk Y. Kita bahagi dengan 32. Okay, 4631 bagi Y apa? So dapat nilai X 200, nilai Y 144. Kita masukkan nilai X dan Y ke dalam formula ini. Okay. Maka kita akan dapat nilai A. Jadi maka kita akan dapat nilai systolic blood pressure sama dengan 145.8 tolak 0.005 darab paras kolesterol. So ini adalah cara kiraan. Jadi maknanya exam, biasanya kita kalau ada nilai, kalau kita ada nilai kolesterol, kita ada nilai blood pressure, kita boleh kira korelasi, kita boleh kira regresi. Ianya dua benda yang serentak. Meh. Ya. Sepatutnya kita kena kira juga signifikan atau tidak. Formula tu kita adalah berdasarkan pada kecerunan. Kalau cerunan tu beza berkosong, maka ianya adalah signifikan. Ini formula dia. Tapi nak kira formula ni mampus. Sebab apa? Kita akan cari residual. Apa maksud residual ni? Residual ni adalah beza pada garisan ni dengan kita punya serapan. Jadi kalau kita ada 32 dataset, kita kena kira residual untuk 32 dataset. Kalau kita ada 100, kena kira untuk 100. Ini adalah cara kita kira residual. Contohnya ini Y tolak dengan Y fit. Okay. Ini adalah Y tolak Y fit, dapat nilai ini. Okay. Lepas tu kita kena kira
ikut formula yang ini. Jadi memandangkan ianya adalah satu benda yang sangat sukar, kita tak akan minta anda kira ni secara manual. Kita biarlah SPSS kirakan untuk kita. Okay? So itulah kelebihan dia. Kita tak akan minta anda kira secara manual. Okay. Ini semua cerita pasal SPSS. Kita akan cover balik petang ni. So saya akan skip. Okay. Jadi biasanya bila anda buat SPSS, anda akan dapat table macam ni. So bila anda dapat table sini, anda akan dapat ini signifikan, nilai constant. Constant ni adalah A 1.615, ini adalah B 0.049. Ini adalah cara yang kita baca table SPSS. So kita pindahkan nilai ni B ni kepada sini 0.049, ni nilai A 1.615. Okey. Okey. Alright. Habislah kuliah tadi. So next lecture adalah SPSS. So kita akan buat SPSS. Ada apa-apa soalan untuk yang ini? Okey. Laju sangat. Konsep yang paling asas macam ni. Bila kita ada dua data selanjar dan kita nak cari hubungan antara dua data selanjar tersebut, kita boleh lakukan korelasi, kita boleh lakukan regresi. Kalau kita lakukan korelasi dan korelasinya adalah signifikan, maka kita digalakkan untuk proceed kepada regresi. Kenapa? Sebab dalam regresi tu lagi banyak terperinci. Kita boleh lihat lagi banyak detail dan kita boleh buat formula. Dan formula tu kita boleh tulis dalam thesis kita. Okey. Jadi dari segi konsep kiraan, untuk exam kita cuma expect anda untuk kira nilai A dan B, nilai constant dan nilai kecerunan. Kita tak expect anda untuk kira level of significance sebab formulanya terlampau leceh. Sangat menyeksa orang yang mengambil peperiksaan. So for that kita akan guna SPSS saja. Yep. Yeah. Kalau tak ada, kita stop sekarang. Okay, kita start balik pukul 12. You all want to have a light lunch ke apa, proceed, ada setengah jam. So kita pukul 12 kita start dengan SPSS, T-test dan sebagainya. Okay. Yang tak puasa lah. Tapi kalau anda nak makan, go ahead. Kita tak tahu. Alright. Okay.